Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, hari ini saya akan cuba menunjukkan bagaimana kita nak memindahkan silibus kita daripada Word ke dalam table for MQF. Okey, so terdapat sedikit teknikal lah yang perlu dikena ketahui. Okey, kalau kita lihat sekali lalu, okey, di dalam UM, okey, punya silibus ataupun kita punya garis panduan kita untuk mengira SLT, kita ada uh, synchronize online, okey, kita ada asynchronous dan juga kita ada independent learning. Okey, tetapi kalau di dalam format MQF table, okey, yang MQF punya lah, okey, dia di sini dia tidak apa? Dia menggabungkan, okey, asynchronous komputer ataupun online campur dengan independent study. Jadi dia agak complicated. Okay, so kita untuk memudahkan kita untuk mengira, senang. Makna dia kita akan transferkan balik semua jam-jam kredit ke dalam bentuk dalam table MQF, ni table for MQF. Kita masuklah jumlah jam lectures, SCL ataupun others dan sebagainya. Begitu juga, okey, seandainya dalam silibus kita, kita ada asynchronous online. Jadi at the moment, pindahkan asynchronous tu ke dalam synchronous juga. Okey. Kemudian kita akan pindah kali kedua di sinilah. Okey. Bermaksud dia, contoh dia kat sini. Kita lihat ni. Kalau kita lihat contoh di sini, kalau silibus asal dia, okey, dia ada asynchronous sebanyak 2 jam. Okey. So untuk dan juga dia ada independent learning, kalau ikut yang punya calculation jadi 6 lah. Dia akan doublekan daripada jumlah 2 campur 1 campur 3. Okey. So jadi 6. Okey, jumlahkan sini 6. So jumlahkan sini jadi 12 lah. Okey. Iaitu 6 campur 2 campur 1 campur 3. Okey, bagaimana dapat 6 independent learning adalah sekali sama banyak dengan jumlah hours yang kita agihkan ke dalam bentuk fizikal, online ataupun dalam synchronous ataupun asynchronous. Okey. Jadi untuk memudahkan kita buat pengiraan, kita andaikan dahulu semua asynchronous ni adalah sebagai synchronous. Okey, kita pindahkan semua yang asynchronous online ni ke dalam synchronous. So apabila kita buat pindahan, apa yang berlaku dia akan jadi seperti ini. Okey, makna dia kat sini jadi asynchronous tadi semua dalam O lah, ada lah, for example tentang O semua. Okey, sekarang ni ini untuk memastikan di bawah kat sini kita akan dapat 84. Okey, otherwise kita tak akan dapat 84 kalau menggunakan table MQF daripada KPT sendiri Okey, tapi di table 4 UEM punya dia kita dah automate, kita ada calculation dia. Okey, tetapi dalam table 4 MQF dari KPT dia tak ada macam itu. Okey, dia tak jadi, maknanya dia tak mengira independent study itu sebagai satu kaedah yang lain. Jadi kita kena buat pembetulan. Okey. So makna sama juga, makna untuk independent learning kat sini first, okey, maksud dia kat sini kita campur masih lagi 3 campur 1 campur 2 dapat 6. Okey, begitu juga seterusnya. Okey, so at the end kita kata 84. Okey, sekarang ni tadi kita dalam silibus kita dah declare bahawa kita tak ada face to face online. Okey, tapi kita ada asynchronous. So apa yang kita nak buat perubahan adalah kita memindahkan dua ni balik, okey, dalam kita pindahkan balik asynchronous yang tadi kita pindahkan dua ni ke dalam asynchronous NF to face, non face to face. Jadi kat sini contoh di 6 kat sini, so dia bukan 6, sebenarnya 6 campur 2 jadi 8. Okey, dan di sini kita akan buangkan 2 tadi. Okey, begitu kat sini 5 campur 1 dapat 6, kita buang balik 1 di sini. Okey, 6 campur 2 dapat 8, kita buang balik di sini. Okey, 5 campur 2 dapat 7, kita buang 2 di sini. Okey, so 5 campur 2 kita juga dapat 7, buang. Okey, sorry. Ni kita delete, 5 campur 2 dapat 7, ni kita buang. Okey, 5 campur 1 dapat 6. Okey, kita buang. 5 1 dapat 6. 1 di sini kita buang. Okey, so at the end masih lagi menghasilkan 84 jam. Okey, so cuma perbezaannya di sini dalam table MQF KPT, table for MQF KPT,
Dia punya sini maknanya dia asynchronous, dia telah menggabungkan independent study normal, traditional plus dengan online. Okay, so dalam UM punya kita asingkan. Okay, kita asingkan independent learning tadi dengan asynchronous computer. Okay, jadi tapi dalam untuk table for MQF KPT kita telah menggabungkan kedua-duanya sekali. Okay, so that's why kita kena recalculate, bukan recalculate lah, maknanya kita buat temporary pindah ke asynchronous tadi ke dalam O. Okay, ada di bahagian online, kemudian kita delete balik dan kita tambah balik dalam independent learning dari sini. So at the end kita akan dapat SRT yang betul lah 84. Okey. Kalau kita buat normal calculation biasa, kita masukkan dia akan jadi 42. Sebab apa dia independent learning dia table 4 KPT dia tidak menggandakan pada jumlah normal tradisional ataupun yang biasalah jam pembelajaran 42 jam kredit. Okey, sebab tu kita kena buat secara manual. Okey, so harap kita akan faham bagaimana untuk mengira SLT, okey, dalam menggunakan table for MQF. Okey, so begitu juga seterusnya kat sini kita akan memasukkan pengiraan untuk tugasan yang lain. Okey, so kat sini 84. Okey, nampak dia akan sentiasa kurang sebanyak ini 36 dan kedapatan ini jumlah kat sini mesti 120. Okey, sebab apa kita masuk lagi continuous assessment. Okey, so contoh kat sini continuous assessment, saya akan transferkan daripada yang asal. Okey, dan cuma di sini kalau ikut UM punya table, okey, assessment ni dia akan jadi panjang kat sini. Okey, mana those yang tak familiar, okey, dia akan jadi pelik sikitlah, panjang, dia kena isi satu-satu semua. Okey, so bagaimanapun kita telah simplifykan. Okey, untuk mengikut SLT kita gunakan kalkulator SLT. Okey, makna dia cepat. Okey, saya akan buka contoh kalkulator SLT. Okey, yang kita bangunkan sendirilah. Okey, file saya akan open. Okey, calculate. Okey, version 2 rasuah. Okey. Okey, kat sini kita akan masukkan data seperti biasalah. Mana ni contoh, okey, saya akan delete balik di sini. Okey, saya akan kosongkan yang kuning kat sini. Okey, saya akan kosongkan balik. Okey, dan face to face ini pun. Okey, sebab kursus ini, okey, nampak kursus ini berapa jam? Kita katakan kursus ni 70-30. Jadi kat sini kita online learning dia 13, sini adalah 29. Okey, total dia, okey, akan dapat 84 jugalah. Okey, sekarang ni kita akan cuba, okey, masukkan yang seterusnya. Okey, kat sini bukan jadi error sebab apa saya mendeletekan sini. Okey, patutnya di sini letak yang blank. Okey, tak apalah. Okey. So first kita akan lihat mana apa assessment yang dibuat kalau ikut dalam kursus antropologi kat sini. Saya buka tabel okey, antropologi, kalau CDM dia assessment dia kita lihat assessment yang dia buat kat sini. Okey, maksud dia ada dia ada quiz 10%. Okey, so saya akan masuk pertama adalah quiz biasa. Okey, quiz. Okey, so markah dia adalah 10. Oh, atas kat sini lupa mana jumlah ni 13 ini. And okay, so it's about ini 29 kot. Okay, so berkurang macam ni 29. Okay, dia punya kita akan tepat-tepat lah dia sebab apa, kalau 13 tu dia ada decimal kan, manakala
30% kali dengan 30% kali dengan 42 jam, kita dapat 12.6. So kita round up kan jadi 13 jam lah. 13 jam. So remaining ada traditional 29. Maknanya dia sini bukan less than 70. Dia bukan 70-30 lah. Okay. So kita akan dapat quiz. Okay, yang kedua. Okay, final exam. Khususnya the final exam sebanyak 30 markah. Okay, kita key in kan siap-siap kat atas sini. So jumlah jam yang diperlukan selalunya kalau 30 markah mungkin kita 2 jam setengah lah. 2.5. Okay. So kita ada quiz. Kemudian kalau kita lihat daripada jumlah assessment ni buat, dia ada apa di sini? Tugasan satu problem solving. Saya akan copy je kat sini lah. Okay. Copy. Saya akan Ctrl V paste kat sini. Okay. Problem solving dia yang pertama dia ada 20 markah. So kat sini kita akan pilih makna kat sini first adalah quiz. So kita akan cari quiz. Quiz and exam. Okay, kat sini problem solving kita akan cari problem solving. Okay, sistem akan automatic kira. Lepas tu kita yang kedua di sini kita ada copy. Paste kat situ. Okay. Maka dia adalah 30. Okay, pasti nampak ini. Okay. So baru okay 70. Okay, different adalah 70. Problem solving tadi berapa markah Saya lihat balik dia problem solving dia. Oh, kat sini 30 presentation dan kat sini 30 dengan 10.40 lah. Okey, markah kat sini adalah tugasan 2, markah dia adalah 40. Okey, kat sini sama juga. So, dia ada kita kategorikan dia sebagai problem solving juga. Dan satu lagi, tugasan yang kedua juga, kita akan copy. Okey, copy kita masuk sini. Kita pastekan dia sama. Tapi di sini markah dia adalah 10. Di sini adalah presentation. Okey. Kerja sekejap. Okey, saya kena check sebab apa dia merah di sini Sum di 9 sampai di 18 70. Okey. Different kat sini adalah sepatutnya di 20. Di 20 kosong. Ini apa ni? Okey, di 20 tolak dengan di G5, di 20 tolak dengan G5. Okey, kejap saya akan betulkan balik di sini. Letak je mana-mana dulu none. Okey, this one none. This one pun none. Okey, betul.
Okey, total assignment 70. Total assignment. Ada sum. Okey. Alright, okay. So ni this one, okay. Patutnya, okay. This one akan jadi betul saya delete. Okay. So daripada maklumat asal yang kita masukkan di sini tadi, okay. Tak apa, saya akan yang update untuk kalkulator ni saya akan beri kepada anda. Jangan risau. Yang saya telah betulkan nanti. Okay. Cuma kat sini kita ada ni pemerhatian. Okay. Maknanya di sini daripada jumlah yang sedia ada, okay. Tugasan diberikan. Okey, kita dapat dekat sini jumlah dia punya total learning time dia kat sini bukan 120. Maksudnya kita terkurang nyata. Dengan kata lain, dasarnya secara umumnya, maksud dia kat sini macam seolah-olah macam kita sikitlah beri tugasan dia. Okey, tak memadai. Okey, tapi sebenarnya kalau kita lihat mana kita still lagi boleh ada peluang untuk buat adjustment. Okey, seandainya kat sini kita negatif bermaksud kita terkurang jam. Mana setiap ada kat sini komponen-komponen di sini tugasan 1, tugasan 2 terkurang jam sebanyak 4.1 jam. Okey, jadi maknanya kita kena buat pembetulan, maknanya kita ikut kalau sini this one tanda dia sign dia ada yang negatif. Jadi kita akan masukkan jumlah kat sini. Contohnya kita katakan mungkinlah untuk yang tugasan pertama problem solving kita katakan mungkin dia memerlukan pada field work. Okey, jadi kat sini mungkin kita katakan fieldwork memerlukan masa yang banyak, jadi mungkin kita boleh adjust kat ni negatif. Kita katakan kita letak negatif 2 jam, kita tambah 2 jam kat situ. Okey, so kita akan jadi dia kurang lagi negatif 2.11. Okey, kat sini kita katakan mungkin kat sini negatif 2 juga 2 jam tu kita kurang. Okey, dan remaining kat sini mungkin kita akan katakan untuklah presentation lah. Maknanya dia mungkin kita rasakan mungkin tak cukup kat sini dalam ni bukan 1 jam ni dah betul kan. Okey. Mungkinlah kat sini kita katakan negatif 2.11 lah. Okey. So pastikan at the end kat sini kita akan dapat merah kat sini adalah kosong. Dan jumlah kita 120. Okey. So kita check balik kat sini betul tak? Kita punya 29.30 seperti kat atas sini 29.30. Okey. So ni sepatutnya okey saya akan cuba equal lah. Okey, this one saya akan buat equal dengan di atas kat sini. Okey. Okey, this one saya akan equalkan dengan di sini. Okey, supaya kita tak buat kesilapan. Okey, 2 kali. Online assessment, kalau kita ada online learning tadi kita assessment, kita ada markah lah. Tapi di sini dalam kes ni kita tak ada. Okey, so final exam apa tak ada automatic, dia akan automatic calculate untuk kita semua dan jumlah menjadi 120. Okey, so macam ni kita nak pindahkan balik ke dalam table table 4 MQF KPT. So kita akan kopikan maklumat yang ini. Maklumat tentang yang ini. Jam kat sini. Pelaksanaan dan persediaan dia. Okey, supaya dia akan menjadi sama lah. Okey, contoh kat sini maknanya kita boleh, saya cuba copy sama ada dia berjalan atau tak berjalan. Saya akan cuba copy balik. Okey. So saya akan pergi ke dalam table 4. Hopefully dia boleh lah. Dia boleh copy. Oh, dia tak boleh sebab saya merge cell. Okey, kalau tak boleh di sini maknanya saya kena kalau kita nak mudah, okey, bukan nak mudah lah, ni tak boleh mudah juga. Sebab apa kita nak hantar kepada pihak atasan untuk tujuan audit dokumen ataupun dokumen yang lebih rasmi. So kat sini kita kena pakaikan dokumen sedia ada. Jadi kita tak mahu kacau dokumen sedia ada kat sini. So apa yang kita buat, kita kena copy satu-satu baliklah daripada assessment kita ini. Okey, kita escape. Okey, saya akan copy quiz kat sini. So saya akan pergi ke Excel balik di sini. Sorry. Pergi ke format Excel mana? Excel. Okay, this one. So saya paste ke atas. Okay, markah dia adalah 10. Okay, yang kedua kita ada apa? Tugasan.
Copy. Okey. Kita akan pergi dalam sini. Control. Copy. Pergi dekat this one. Okey, saya pergi ke atas ni. Saya akan paste. Okey. This one adalah 20. Dan bawah ni kita ada 30. Okey, jadi kat sini saya akan pergi balik. Paste. Okey. Ini sebenarnya paste juga. Okey, sini ada 30, sini ada 10. Okey, so jam dia kat sini. Okey, sama juga kita akan ambil di ujung kat sini. Okey, pelaksanaan dia kat situ. Okey, bermaksud jangan ambil yang ni, ambil yang di sini saja. Mana kita kita boleh rasanya ni kita boleh copy kot. Copy jam kat sini. Okey, saya akan masuk okey, kat sini dia tak ada macam yang kita buat kan. Jadi kita masukkan jumlah keseluruhan. Okey, di sini dia tak membahagikan assessment tadi. Okey, kepada dua lah. Okey. Contohnya kalau pasal logik kat sini yang kita akan face to face mungkin quiz lah. Okey, logiknya quiz sebab mungkin kita akan buat quiz dalam kelas. Okey, remaining tu kita akan jadi asynchronous. Maksudnya sudah akan buat luar sendirilah. Okey. Jadi apa kalau sini dia tak membahagikan persediaan dan pelaksanaan, apa yang kita buat kita cuma kopikan bahagian ujung ni saja. Mana jumlah ni. Okey, jumlah jam kat sini kita akan copy. Okey. Kita masukkan ujung kat sini, kita masukkan di sini value dia. Oh, dia ni merge cell juga tak boleh. Okey. Merge cell ni sebab tak boleh sebab apa dia merge. Okey, dia merge cell kita tak boleh buat. Jadi kita kena buat satu-satu jugalah. Okey. So jam mana kita akan copy satu-satu. Copy 3.39. 3.39. Okey, tetapi untuk quiz dia adalah face to face kan? Mungkin kat sini kita letak 3.39. Okey. So dia akan total ini. Okey, manakala yang tugasan 1 dan 2 dia bukan dia adalah asynchronous, dia bukan bersemuka. Okey. Jadi kat sini ini sebenarnya logiknya lah quiz dia. Okey. Okey, kat sini kita akan pindahkan balik di sini. Kita ada 12 dengan 17.1. 12, 17 dengan 12. So sini kita 12, 17.1 dan kita ada 1. Okey. So kat sini dia masih lagi kurang 3349. Dia sepatutnya jumlah dia 33.49. Okey, 33.5. Okey, sebab kita tu jam perpisahan ada atas. Okey. 17.11. Okey, kita akan masukkan balik. 17.1. Okey, sama 33.5. So kan kita ada final exam kan? Sebanyak 30. Jumlah pertemuan adalah exam tadi 2.5 jam. Okey. So dia akan nampak ini dapat total dia 36. So jumlah 120. Okey. So kalau ini dah kira habis lah. Alright, okey. Okey, rujukan utama. Okey, di sini kita akan masukkan rujukan utama. Kita akan delete balik kat sini. Saya akan masukkan daripada syllabus.
Dr. Sal dia provide tak? Okey. Rujukan dia PDM ke mana dia punya. Okey, di sini Dr. Sal tak masukkan lagi rujukan dia. Okey, tak ada. Okey, dan juga keperluan-keperluan lain lah. Okey, maknanya dah ada Kahoot dan sebagainya. Saya akan copy di sini. Saya akan pindahkan ke dalam tabel di sini. Okey, kat sini saya akan Ctrl V. Okey, Webex VM. Okey, di sini masukkan rujukan utama dia apa. Kita copy dan sokongan yang lain. Okey, mana rujukan utama, pastikan rujukan utama ni terdapat juga di dalam library kita. Ataupun kita kena mengemukakan cadangan rujukan utama ke dalam library. Okey, dan pihak library akan menyemaklah sama ada buku tersebut ada tak ada dalam simpanan mereka. Kalau tak ada, selalunya mereka akan membuat acquisition lah buku tersebut dan mereka akan beli buku tersebut. Okey, so pastikan sini kita masukkan. Jadi dan itu sajalah. Okey, dan untuk yang di sini, okey, selepas kita masukkan jam sini, okey. Okey, untuk kita di sini, okey, pastikan CLO kat sini kita menggunakan reverse Bloom taxonomy. Okey, calculator dia pun ada kat sini yang UiTM punya. Kita akan masukkan perkataan-perkataan bahasa Inggeris je lah, dia boleh faham bahasa Inggeris saja. Okey, dan spelling ni tak saya spelling British spelling, bukannya American spelling. Okey, maknanya kalau dia tak ada SE lah, dia ZE. Dia SE, dia bukan ZE. Ujung dia kalau ada apa, kata nice ke, dia ejaan dia kena NISE. Atau recognize, RECGONISE, tak boleh ZE. Okey, sebab dia baca British. Okey. Jadi kita masukkan check ambil yang betul, maknanya dan pilih yang bersesuaian. Okey, maknanya dia identify ni contoh macam identify dia ada C1, A1 ataupun P1. Okey, so maknanya dia khusus tak melibatkan praktikal amali, so dia tak ada P. So kemungkinan kita ada dua pilihan, sama ada kita ambil C1, A1 ataupun C4, A4 ataupun C1, A4 boleh ataupun C4, A1. Okey, tetapi di semua kalau kita lihat pada susunan CLO dia, mungkin yang sesuai adalah C4 lah. Okey, maksud dia bukanlah paper yang remembering. Okey, dia agak mana kita apply lah, mana tinggi sikit. Okey. Seterusnya apa lagi kata saya yang itu je lah, maknanya dia so kita siap lah kita punya antropologi kat sini khusus dia. Okey, this one Dr. Sal nanti boleh check balik sama ada betul tak betul kod khusus ni. Okey. So kita kat sini, okey, this one classification bukan elective. Ini adalah mungkin trust, kita trust. Okey. Oh, okey, buat pilihan di sini adalah core. No, elective, core, minor, compulsory lah. Core, okey, major core. Alright, okey. Kalau compulsory tu, yang tadi compulsory tu kata saya mungkin kita katakan yang MPU lah kot. Ke MPU. Macam paper yang trust university tu compulsory lah. Okey, kalau yang lain ni trust program, mungkin dekat sini dia tak ada nama trust program, dia letak nama major, kita letak major core lah. Walaupun kita bukan major minor, tapi di sini dia trust program lah. Okey, kita letak core di sini. Okey, nama di sini, nampak di sini automatic akan calculated based pada SLT tadi lah. Okey. So ni number ni semester pertama jugalah ni. Okey. Ni okey, kita mention sama ada ditawarkan setiap semester ataupun macam mana, okey. Tulis kat sini naratif dia. Okey, prasyarat anda ni CLO masukkan, pastikan CLO tak ada nombor 1 2 3 dia terus CLO1 terus ayat dia, CLO2 tu ayat dia, dia tak ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ni dah faham dah CLO1 2 3. Okey, kemudian pastikan kita ada dia punya Bloom taxonomy level. Connected dia berapa? C dia A ataupun P lah. Okey, makna C. Ni okey, kena pastikan semua step yang ni kita boleh dinilaikan melalui assessment method kat sini. So logik lah, kalau C tadi knowledge peperiksaan, C yang kedua tadi kita boleh quiz peperiksaan dan juga kita boleh
Okey, untuk C2 PL2 ni dia boleh dua ukuran, sama ada menggunakan test scheme atau bentuk peperiksaan ataupun menggunakan rubrik problem solving. Okey, sebab tu kalau contoh kat sini, okey, begitu juga di sini kan kita ada rubrik peperiksaan akhir, kita ada rubrik. Sini kita tertinggalah ni rubrik personal value. Sini dia, okey, nampak kat sini pun PL2 dia menggunakan peperiksaan, dia masih lagi dia tak menggunakan problem solving lah. Okey, seandainya kita nak ada tugasan kita nak measure problem solving tadi, so kita ada rubrik problem solving lah. Okey. So kita akan mapping kat sini dan di bawah di sini, kita kat sini adalah nilai sejak sini. Maknanya kalau PL1 C1, PL2 C2, ni 3A, 3B, 3C, 3D, 3... Okey, dan sebagainya lah. Okey. Yang ni PL7 ni, PL7 bukan komunikasi kot saya, no? Dia bukan PL7 kot. Okey, tak salah saya kalau komunikasi ni PL5 7 ni lain. Okey, this one bukan 3C sini, 3C mesti kat sini. Sebab 3C komunikasi kan. Communication 3 kalau 7 tadi dia ada numeracy skill. So buat pembetulan, okey, silap. Okey, PLO kat sini pastikan PLO kita samalah. Maknanya sebab kita dia katakan dahulu, maknanya setiap program untuk UUM kita telah menyusunkan 11 PLO ni mengikut skill-skill yang kat sini. Ini dah PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, 8, 9, 10 dan 11. Jadi mudah. Jadi bila kita buat mapping ni mudah. Okey, some ada IPTA ataupun some atau program, dia mungkin ada 8 PLO. Okey, ada 8 PLO dan satu PLO tu mungkin akan serve lebih daripada satu skill dekat sini. Bergantung macam mana diorang buat arrangement lah. Tapi bagi kita, kita mappingkan satu-satu, senang, one to one. Satu PLO, satu dia punya cluster. Some of the program dia ada 10 PLO. Jadi kalau 10 PLO tak cukup lah sebab kita ada 11 cluster. Jadi besar kemungkinan ada PLO tertentu yang melibatkan lebih pada 2 cluster. Kalau melibatkan lebih pada 2 cluster, jadi kita akan pilih baris yang kedua kat sini. Okey, kat sini baris kat sini bukan refer pada CLO dah. Ini bilangan. Setiap satu PLO ni berapa banyak kluster yang dia suit. Sebab kita di UM memang kita recommendkan untuk mappingkan one to one. Satu PLO, satu kluster. Satu PLO, satu kluster lah. Sub kluster tadi. Jadi mudah untuk kita buat mapping dia dan apabila kalau program lain nak mengambil kursus kita juga, jadi kita dah senang. Okey, maknanya standardize. Otherwise kalau kita standardizekan kita punya program PLO kat sini, jadi besar kemungkinan diorang akan makna dos yang nak terima, diorang akan menghadapi masalah depa kena tahulah exactly. Okey. Sebab itulah rasional kenapa UM kita cadangkan kita kemukakan 11 PLO lah mengikut skill cluster yang telah ditetapkan. Okey. Okey, begitu juga kat sini transferable skill adalah merujuk kepada kat sini. Skill-skill yang kita dapat kat sini. Makna C1 adalah, okey, kalau kita kat sini, ruangan yang beri kat atas sini, dia tak termasuk C1. Okey, C1 kita akan tambah di bawah lah. Okey, knowledge and understanding. Manakala yang lain ni kita pilih. Ni adalah C2, ni C3, ni 3B, yang ni adalah 3C. Okey, kita akan pilih balik kat sini. Masukkan balik. Okey, kemudian kita habis kat sini. Okey, saya tertinggal di sini CLO. Okey, CLO kat sini kita lihat Dr. Sal punya. Okey. Saya CLO ni kalau, ni merge cell tak boleh gap. CLO 12, CLO 12, CLO 12. Okey, sampai. Okey, 1212. Jadi kat sini. Ni kan kita letak 1, 2. Tak payah tulis sebab atas dah ni 1, 2, ni 1, 2, ni 1, 3 kot. Topi 4, 1, 3. Topi 4, 1, 3. Topi 5, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Okey, remaining adalah 1, 3. Okey, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Okey.
So itu sajalah untuk bagaimana kita untuk memindahkan maklumat pada siber kita sama dalam bentuk Word ataupun Excel dos yang siapa yang dah buat bentuk table 4MQF UUM. Okay, so kita akan pindah prosedur seperti itulah. Maknanya taklah dia jadi susah sikit lah, especially dalam bahagian kat sini. Okay, sebab apa dia tak macam Word, dia boleh type bawah enter, dia tak akan enter ke baris sini. Maknanya kita kena copy exactly from the Microsoft Word. Kita pastikan Word kita tu cantik lah supaya editing kat sini mudah. Okay, dia tak seperti kat sini, tag kat sini tak seperti dalam Word lah, kita boleh, dia susah sikit. Okay, dalam Excel ni. Okay, tak apa, kita masukkan situ. Okay, pastikan kat sini kita konsisten Jangan ada yang contoh kat sini yang konsisten katakan mana kita heading kat sini, contoh kat sini tandanya kalau kita gunakan huruf besar sebagai header utama dia, jadi pastikan setiap topik kat sini menggunakan konsistensi lah, maknanya semua ada. Jangan topik satu huruf besar, topik dua huruf kecil, tak mau. Okay, so pastikan dia konsisten. Okay, yang ini adalah antara format lah supaya kita cepat, supaya pihak atasan bila dia tak akan reject cepat lah. Dan juga tak akan pening. Kat sini kita agak suka kat sini contohnya macam kat sini. Kata saya boleh bold, kata saya kat sini dia tak boleh. Tak boleh bold disebabkan oleh sebab apa, sheet kat sini bukan milik kita KPT, dia orang lock. So kita tak banyak perkara-perkara yang sini kita tak boleh buat. Sebabkan lock, kalau kita design sendiri, insya-Allah kat sini atas ni dia boleh boldkan ni. Tak apalah, kita pindahkan saja sebab ini adalah format yang dikendaki. Mungkin pun tak maulah bold dan sebagainya. So kita hantar seperti ini. So itu saja untuk hari ini. Untuk saja paling ringkas untuk kita memindahkan tabel atau persibah lama kita dan kepada tabel 4MQF KPT punya. Kita tak pakai yang UUM punya. UUM punya tu optional. Disebabkan oleh sebab kita tak pakai UUM punya tu, kita akan beri description sebab kita dah develop dah kita punya calculator kat sini. Jadi kat sini apa yang kat sini saya akan file calculator tadi, saya akan save as. Kat sini saya tukar sini adalah sini SLT anthropology. Tak apalah, version kat sini lah supaya tahu. Version 2 tu maksudnya yang telah dikemaskan. Pasti kat sini, kalau kat bawah kat saya ni kan calculator ni ada untuk SLT untuk master dan juga master 4. Jangan salah masuk. Gunakan SLT UG 3 jam. Di kat sini ada SLT master 3 jam dan 4 jam. So kita gunakan SLT UG 3 jam. So pastikan pelarasan kat sini jadi kosong lah. Supaya dia mesti tepat, tak boleh kurang, tak boleh 199.99 pun tak mau, dia mesti kena tepat. Mesti tepat kosong-kosong, mesti tepat kat sini 120. Dia tak ada poin-poin lebih. Alright, so kita masukkan seperti biasa kat sini. Dan ni kita dah save. Jadi so untuk compilation tu, untuk audit, masa kita akan compilekan dalam satu tempat lah. Mana file ni kita masukkan folder syllabus. Contoh dia kat sini, saya akan file. Saya akan save as. Dalam saya punya browser saya. Saya tak masuk. Ni dah silap dah. Tak apa, kat sini sepatutnya saya akan masukkan dalam saya ada calculate bar, folder bar. Calculator SLT 2 jam. Ni tak apa, ni saya pakai anthropology lah. So ada di situ. Kemudian kita akan cuba share dalam folder cloud supaya orang lain boleh access untuk rujukan pada masa hadapan. Cuma di sinilah macam dalam tugasan 2, dalam UUM punya kita boleh buat dia punya narrative di bawah sini. Macam ni kan, tugasan contoh kat sini, tugasan 1 kan, problem solving. Tugasan 1 personal value tugasan 1 problem solving. So kita boleh kat sini arahan tugasan. Ataupun pelajar dikendaki, contohlah saya katakan dikendaki membuat apa? Membuat ataupun
membuat bacaan ke sebanyak 10 artikel ke 10 artikel contohnya berdasarkan kepada tema ataupun tajuk dua, for example. Kena ada buat mana buat ulasan. Contohlah untuk kenal, untuk menyelesaikan masalah. Contoh macam itulah. Okey, ni kita boleh dia tak tu dia sebab kita tak boleh nak format sel kat sini kan. Sebab apa dia patutnya kalau boleh buat kat sini dia boleh jadi cantik lah, sebab apa ni bukan milik kita. Oh, yang ni boleh kot UM kat sini. Okey. Saya akan format sel. Ni text. Okey, saya akan klik. Okey. Contoh macam itulah. Okey, begitu juga dengan kat sini ni. Okey, cuma dalam kalkulator kita dan kalkulator yang saya buat, okey, saya tak ada detail kat situ. Okey, cuma kita akan ambilkan, highlightkan dia punya value-value. Okey. So terpulanglah pada tenaga pengajar pada masa hadapan. Dia nak beri apa tugasan satu, mesti bentuk problem solving. Okey, tak kisah problem solving dia nak buat apa, kajian buku ke, ataupun dia nak beri case ke, atau dia nak buat PBL ke, ataupun dia nak buat project base tu terlalu tinggi lah. Okey, mungkin problem solving lah. Problem solving ni sangat mudah lah. Okey, so begitu juga dengan tugasan yang kedua, iaitu yang melibatkan pada personal value dan juga komunikasi. Okey, komunikasi kat sini adalah lebih kepada presentation, makna tugasan kedua mesti ada tugasan yang melibatkan pada penilaian diri kita. Tak kisahlah kita nak suruh buat video reflection ke, kita nak suruh dia pergi tempat visiting ke, and then buat komen ke, ataupun kita ada datang penceramah luar ke, suruh dia menilai penceramah tadi apa yang dirasakan ke, bergantunglah kepada pensyarah masing-masing. Tapi dia mestilah apa yang kita nilai adalah personal value ataupun dia punya personal value ni, dia punya the way dia communicate dengan interpersonal value ke interpersonal lah. Oh, personal value dalaman lah. Dalaman dia, maknanya dia punya how they feel. Maknanya dia kalau kita lihat itu, boleh lihatlah macam mana dia nak memajukan diri ke, okey, jati diri dia dan sebagainya lah. Okey, so yang ni this one kita boleh rujuk balik dalam apa, rujuk balik dalam saya punya apa nota dalam MOOC, kat MOOC anda. Masa kita buat teaching portfolio tu, saya dah berilah description a little bit on setiap satu benda ini. Okey, apa dia personal value tu, apa dia communication, apa dia problem solving, apa dia leadership dan sebagainya. Okey, so boleh lihat rujuk pada yang dekat apa masa kita buat. Saya minta, sebab nota itu saya telah pindahkan ke dalam MOOC. Okey, dalam bentuk dalam apa, bila kita tak ambil kita punya e-portfolio. Okey, so kat situ ada nota-nota berkaitan dengan problem solving dan sebagainya. Okey, so itu sahaja untuk penerangan pada hari ini. Okey, so kita akan jumpalah. Okey, kita akan berjumpa yang lain. So kalau ada masalah boleh kontak saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.